Baik, yang pertama sekali bila kita berhadapan dengan perkara ni, pertama sekali Islam tidak meletak terus jatuh hukum, no. Maksudnya kita tidak boleh terus menghukum. Tak boleh jatuh hukum. Anak kita tak solat, tak boleh pukul, boom, terus pukul. Tiba-tiba, kan Nabi sebut dalam hadis, didik ketika mereka, ajak mereka solat umur 7 tahun dan pukul mereka jika tak mau solat ketika umur 10 tahun. Tapi kita tak didik dia, tak didik pun daripada umur 7 tahun sampai 10 tahun, tiba-tiba 10 tahun tak solat, kita baru godam dia. Memang tak kena. Macam tu juga kaedahnya di sini. Kaedah dia apabila mak dan ayah membiarkan mereka itu terjadi sedemikian. Maka bila kita jumpa hal-hal begini, kita tidak boleh direct untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi datangilah mereka, bagi ruang kepada mereka, beri mereka kesedaran, bawa mereka dekat dengan Allah Ta'ala, beri mereka tarbiyah dan didikan, dan tanya kenapa, cari begitu begini. Kalau boleh buat rawatan dengan doktor, buat rawatan dengan doktor. Kalau perlu jumpa kaunselor, jumpa kaunselor. Ini hakikatnya. Dan ajak dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada teman-teman kita yang dulu mukhannas, yang hari ini sudah jadi pendakwah. Alhamdulillah. Yang jadi pendakwah dan dia sudah berubah dan ada dia banyak program dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor lah, itulah ini macam kata-kata. Pertama sekali jangan kita jatuh hukum. Kerana dia masih seorang manusia yang perlu dilayan sebagai seorang manusia yang perlu makan dan minum dan penjagaan. Dan ada potensi macam sahabat yang berubah tu. Akhirnya yang kedua, kita perlu bagi dia ilmu. Macam tadi daripada awal kita sebut dah. Tanpa ilmu hidup manusia dalam keadaan kegelapan. Az-zulumat. Kan? Tiba-tiba ilmu ni dia sifat dia apa? Sifat dia cahaya. Bila dia tak perasan, belajar-belajar baru perasan. Allah, rupanya bukan dosa kecil. Rasul laknat. Baru dia perasan. Akhirnya, lagi satu main peranan dia adalah mak dengan ayah, orang keliling. Sebenarnya Da'i Hadari kan, dalam hal ni kita seharusnya bergabung tenaga lah. Betul. Jangan membiarkan dia dengan geng dia je. Sepatutnya kita pergilah jumpa dia, ceritalah kebenaran. Yang paling penting sekali yang boleh main peranan adalah orang yang paling hampir dengan dia. Sama ada mak bapak dia, adik-beradik dia, orang kampung dia, teman sepejabat dia, majikan dia. Main peranan cukup besar. Jadi ini kaedah dia, kaedah dakwah bil hikmah. Bil hikmah. Bagi ruang kepada dia. Sampai bila? Itulah kaedah dia. Apabila telah diberi ruang, diberi pendidikan, tak mau berubah, maka ketika itu timbullah keadaan yang kata denda, hukuman, akta Maksudnya dan sebagainya. ada jalan kaedah dia satu demi satu, bukan terus kita menghukum. Tak boleh. Itulah sifat yang ada dalam agama. Allah Ta'ala itu maha adil, dia tidak menzalimi hamba dia.